Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali kita bersama dengan Elia dalam Hias. Program di mana kita akan kupaskan tentang macam-macam topik, which is yang terdahulu, season pertama, season kedua, kita ada tentang topik kecantikan, topik kosmetik dan fashion. Dan pada season yang ketiga ini, kita akan fokuskan kepada fashion sahaja. Dan anda di rumah, jangan ke mana-mana because di penghujung rancangan ini, kita akan saksikan demonstrasi ataupun kita nak dapatkan tips daripada expert yang Elia jemput pada hari inilah. Jadi, jom kita perkenalkan tetamu Elia pada hari ini. Elia sangat-sangat bertuah sekali sebab hari ini kita ada yang amat berbahagia, Tuh Puan Datin Patinggi Hajah Hayati binti Ahmad, iaitu isteri mantan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Allahyarham Tun Abdul Rahman Yaakob. Selamat datang ke Hias. Terima kasih Sama-sama. datang di sini. Okey, dan untuk designer kita pada hari ini, kita ada Suziana. Jadi Elia panggil Kak Suzi lah kan. Selamat datang ke Hias. Tepuk tangan lah, tepuk tangan. Okey, untuk topik kita pada hari ini, kita akan fokuskan tentang fashion etnik pada fabric. Dan Elia nak ceritakan sedikitlah tentang percetakan tekstil. Adalah proses menerapkan warna pada kain dalam corak atau reka bentuk yang pasti dalam pencetakan blok kayu, stensil, piring terukir, penggelik ataupun layar sutera dapat digunakan untuk meletakkan warna pada kain. Itu yang legend lah. Sekarang ini kalau kita nak buat sesebuah corak pada tekstil, dah ada mesin khas. Betul tak Kak Suzi? Betul. Dan untuk tetamu Elia, Elia minta izin, boleh tak Elia panggil Tuh Puan sahaja? Boleh. Boleh. Okey. Elia nak tanyalah, pendapat Tuh Puan dari segi ekonomi semasa negara, khususnya Sarawak sendirilah kan, industri fashion sebegini, adakah harus diperluaskan lebih lagi di masa akan datang? Terima kasih kerana menjemput saya ke program ini. Bagi pendapat saya memang amat-amat mengalukan supaya program fashion seperti ini diadakan pada masa akan datang dan diperluaskan lagi. Kalau boleh kita go to international. Yes, go further. Go further. Jangan cuma setakat di sini. Betul. Dan juga kepada pereka-pereka fashion kita di sini, biarlah lebih bergairah lagi untuk merekakan fashion-fashion yang lebih kepada etnik kita, supaya kita dapat memperkenalkan lagi budaya kita sendiri, iaitu budaya Sarawak. Untuk pengetahuan Tuh Puan, jika dekat rumah Tuh Puan, di kediaman Tuh Puan, banyak tak koleksi tekstil yang printed? Kalau nak cakap banyak tu memang banyak. Banyaklah kan? Sebab saya dah batik, terutama sekali daripada Sarawak. Sebab saya suka motif-motif berunsur like etnik, kemudian yang bentuk-bentuk unsur-unsur semula jadi, batik macam Puak Kumbu contohnya, kemudian batik daripada alam semua jadi kita yang contohnya macam daun pisang ke, bentuk pucuk paku ke atau buluh ke, yang memang melambangkan ada unsur-unsur Sarawak dalam tu. Menarik. Dan kembalinya kita sekejap saja lagi, kita belum dengar lagi ulasan daripada designer kita Kak Suzi. Dan kita jumpa selepas ini dalam Hias. Kembali bersama dengan Elia dalam Hias. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu Elia pada hari ini. Elia sangat-sangat teruja because kita ada Tuh Puan di sini dan kita ada designer yang tak lain tak bukan Kak Suziana. Dan Elia nak tanyalah dengan Kak Suziana lah. Ceritakan serba sedikit tentang background Kak Suziana. Adakah memang dah bermula sebagai seorang designer, memang dah belajar tentang fashion design ke macam mana? Okey, terlebih dahulu terima kasih Alia kerana jemput akak kat sini lah. Okey,
sebenarnya permulaan untuk berminat untuk menjadi seorang tailor ni itu daripada family sebenarnya. Dari mula bila nak jadi tailor ni amat payah lah. Sebab ini atas orang cakap apa dorongan daripada orang tua kan. So masing-masing adik-beradik dah orang cakap bekerja. Jadi bekerja sebagai orang cakap tetaplah kan. Jadi why not dia suruh anak bongsu dia ni menjadi satu businesswoman. Contohnya yang kita pasti yang tailor ni adalah satu pekerjaan yang mulia kan. Betul. Jadi dia boleh menjadikan kita mempunyai banyak kesabaran bila kita menjadi seorang tailor. Betul. Itulah yang menjadikan saya waktu ni menjadi seorang tailor lah. Itu adalah serba sedikit background Kak Suziana. Memang bermula daripada keluarga lah. Dan juga Elia nak tanya lah, setiap rekaan designer, of course akan ada nama yang diberikan. Bagi Kak Suziana sendiri, apakah makna di sebalik The Luxurious of Sarawak? Bermaksud The Luxurious of Sarawak ni dia yang pastinya kita tahu di negeri Sarawak ni penuh pelbagai kaum, budaya dan sangat kaya dengan seni kreatif dan motif-motif yang tersendirilah. Okey. Pernah tak selama bergelar seorang designer, design daripada Kak Suziana kena kritik, kena kecam, pernah tak? Wow. Mesti pernah kan? Soalan yang bab gitu. Okey, secara jujurnya kan, setiap tukang jahit, tailor ke, designer ke, semuanya ada mendapat pengalaman yang dimaki, yang dikritik. Sebab-sebabnya hanya tukang jahit, designer, tailor, 3 sekali yang saya cakap ni kan. Okey. Yang tahu sebenarnya kenapa menjadi macam tu. Salah satunya mungkin dia tak sharp masa ataupun tempahan terlalu banyak dan confident tu terlalu confident. Nak ambil tempah ni ataupun pada orang cakap okey tak kalau saya cakap kita ni terlalu tamak untuk ambil tempahan padahal kita tak mampu sebenarnya. Itulah. Tapi pernahlah dikritik. Jadi macam mana Kak Suziana build up balik confidence itu apabila design Kak Suziana kena kritik oleh netizen di luar? Netizen. Okey. Bagi saya kalau kena kritik tu saya ambil satu pengajaran atau pengalaman. Buat saya jadi semakin kuat untuk membuktikan saya yang the best. Kita sematkan di dalam diri kita yang kita is the best lah. Okay. Macam yang tu. pastinya design yang kita reka tu orang cakap boleh mencetus yang membuat Sarawak kita jadi banggalah. Maksudnya macam itulah. Okey. Setahu Elia lah, keistimewaan dan keunikan printed textile terletak kepada ciri yang berlainan bagi setiap corak dan kesan yang terhasil. Adakah design-design yang dihasilkan oleh Kak Suziana the one and only? Yes. Satu dalam beribu dunia. Ya. Yang sememangnya motif yang saya buat, yang Elia pakai ni dan Tuh Puan pakai ni ataupun mannequin kat belakang tu, kalau kita tengok boleh fokus kamera? Boleh. Okay. Kita boleh fokus tak nampak dia punya motif. Tak apa. Kita boleh fokus. Okay. Kalau Alia boleh berdiri boleh. Kita nak tengok tak? Sebab bila kita nak tengok dia punya motif dekat sini, saya akan tunjukkan. Okey. Setiap motif yang ada sini dia ada 6 tau.
dia ada 6 motif 6 elemen lah kiranya. Yalah, dia akan menjadikan jadi satu motif elemen-elemen tersebut. Okey. Elemen yang pertama ini adalah of course kita ni bumi kenyalang. So kita dikenali burung kenyalang, lambang burung kenyalang. So macam akak ambil daripada sayap dia kan. Okey, pelepah dia kita ambil untuk round dia yang untuk pertama, dan yang kedua pula kita ambil elemen daripada songket Sarawak. Okey, saya ambil ni songket gedung. Sorry. Ini okey. Songket gedung ni adalah kawan saya juga. Jadi saya ambil daripada dia punya elemen-elemen ni kan. Dan ini Trenda. Of course kita tahu Melanau, Suku kaum Melanau. Suku kaum Melanau dia famous dengan Trenda dia kan. Jadi kita ambil sikit motif tu dan diadunkan bersama dengan 6 elemen ini. Dan yang ni 1 2 3 4. Yang keempat ni adalah keringkam. Keringkam ini amat kaya di negeri Sarawak kita. Yes, betul. Sebut je songket keringkam, wah mewah gitu. Dan yang terakhir, kelima. Yang kelima ini adalah corak Iban yang kita tahu Puak Kumbu. Semua seluruh negara tahu pasal corak Iban ni. Dan yang terakhir adalah gong. Setiap function ke, setiap apa ke, perayaan kita akan memukul gong. Yes. Macam tu. Jadi saya adunkan kesemua ni menjadi satu motif yang amat menarik. Bila menarik tu dia tak kira peringkat umur. Betul. Semua boleh pakai sayang. Sorry sayang. Dan semua is the bomb sayang. Gitu. Okey, warna fabric juga. Kak Suziana, nanti kalau kita cerita pasal fabric ni di yang ketiga, part demo. Tak sabar-sabar. Dia tak sabar, babe. Okey, kita nak teruskan lagi tentang soalan ini nak tanya ni lah. Ini apa yang Elia faham lah kan Kak Suzi. Printed textile ni kalau dikeluarkan daripada kilang yang bermeter-meter, berela-ela tu kan, yang itu memang dah tak original dah kan. Ya, betul. Dan bagaimana nak tahu design daripada Kak Suziana ni yang original daripada Kak Suziana? Okey. Adakah melukis sendiri? Okey. Of course lah, kita tak melukis tapi kita buat sketch. Kita buat sketch dulu dan kita ambil elemen yang ada pada Sarawak, daripada motif-motif Sarawak kan. So kita adunkan tadi yang gabungkan tadi jadi menjadi satu motif yang menarik. Dan satu motif itu mempunyai maksud tersendiri. Jadi bila kita letakkan situ, setiap rekaan yang saya buat tu saya boleh pelbagaikan di atas fabric tu. Tapi memandangkan kita dah ada mesin, yang canggih sekarang ni untuk print kan. Yes, kita buat print. Kita buat print dan hasilnya ini tada. Okey, jika kebiasaannya lah kita lihatlah kan printed textile ni dihasilkan of course akan menerapkan reka bentuk seni pelbagai corak dan elemen which is bunga-bungaan, daun-daun. Kalau design ni corak textile daripada Kak Suziana is bermotifkan etnik Sarawak. Dan guys, selepas ini kita kembali lagi. Kita ada banyak lagi soalan nak tanya dengan Kak Suziana dan juga Toh Puan, tapi kita rehat dulu sebentar. Kembali bersama dengan Elia dalam Hias dan ditemani oleh Toh Puan dan Kak Suzi. Lambailah sikit dekat kamera anda. Okey, tadi Elia tak sempat nak tanya satu benda ni lah dengan Kak Suzi. Kak Suzi, kita dah tahu dah kan semua aktiviti dan juga ekonomi terjejas kesan daripada pandemik COVID-19. Bagaimana dengan perniagaan Kak Suzi? Banyak tempahan tak masa tu ataupun masa tu lah rezeki mencanak-canak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. First mesti kena sebut bismillahirrahmanirrahim. Memandangkan COVID-19 semua orang takut dengan isu-isu COVID-19 ni. Okey. Sebenarnya memang semua peniaga-peniaga di luar sana tu pun termasuk saya sendiri orang cakap terjejas jugalah kan. Macam Kak Suziana memang mengambil tempahan. Jadi tempahan tu daripada customer yang sememangnya selalu regular lah. Kalau event, orang kahwin ke kan, ataupun majlis-majlis ke apa ke, diorang akan mana-mana customer Kak Suziana tu dia akan
tempah baju. Tempah bajulah. Jadi satu je jalan untuk mengelakkan terjejas tu terlebih teruk, gitu kan. Okey, kita buat promote sendirilah. Macam okey. mana tu online jualkan apa yang Kak Suzy buat, jual online ke macam mana? Okey. Yang kita tahu media sosial ni kita banyak. Jadi kita tak nak sia-siakan, kita ada media sosial, kita buat kat dalam media sosial, upload gambar-gambar yang sepatutnya kan. Jadi kalau dan juga kita membuat satu event yang Program lah. ya, satu program event fashion show. Jadi di situ kita dah promote untuk fashion ni lah. Untuk design-design daripada Kak Suzy yeah, lah. So it's a charity program lah. Yes. Okey. Dan kita nak cerita kepada design daripada Kak Suzy, which is The Luxurious of Sarawak. Elia nak tanya, antara dalam design The Luxurious of Sarawak ni kan, which one yang paling susah? Yang baju yang mana? Yang Toh Puan pakai ke? Ataupun yang Elia pakai ke? Ataupun yang Mini Queen ni pakai? Okey. Dia sebenarnya macam ni. Itu adalah minat. Tak ada rasa susah pun, senang ke tak ada. Bagi saya lah, tak tahulah bagi Yang lain? yang lain. Kalau bagi saya ni, makin susah, makin saya suka. Sebab itu membuatkan saya jadi biasa buat yang susah. Jangan nanti orang selalu buat dak senang-senang je kan. So kita buat dak senang, nanti orang buat dak susah, nanti kita nak last minute buat benda tu. Jadi susah? Jadi susah. Sebab selalunya customer yang datang pada Kak Suzaina ni selalunya last minute. Last minute. So kena praktiskan diri tu untuk sentiasa merasa benda tu susah. Walaupun benda tu susah, kita tak ada masa nak buat dalam masa satu hari, contoh. Jadi kita dah biasa buat benda susah tu, jadi kita rasa tak kekok lah. Jadi biasalah, jadi biasalah, terbiasalah kita buat secara sani dengan kemas dan berkualiti lah. Adakah wanita sahaja untuk design ini ataupun ada lelaki juga? Itu tadi saya cakap tadi kan, dia semua peringkat umur, maknanya jadi semualah. Lelaki boleh. ke perempuan, budak ke, anak kecil pun boleh. Okey. Dia macam tu. Okey, Toh Puan. Dalam banyak-banyak designer, kenapa Toh Puan senang dengan Kak Suzy? Selalu tempah lah ni daripada Kak Suzy. Memang selalu tempah. Ini memang designer saya ni. Wah, sebab apa tu? Kita mesti nak dengar apa speciality Kak Suzy. Speciality dia, saya tak banyak nak fikir mengenai fashion. Saya hantar kain je kat situ. Lepas tu dia buat je lah. Saya cakap saya tak tahu nak fikir macam mana nak buat kain ni. Saya cakap motif dia, you yang aturkan, sesuaikan dengan material tu. Dah menjadi, saya tengok, oh cantik. Terletak dekat badan. Kalau kita pakai tu nampak elegan lah gitu. Betul. Dan susah tak berurusan dengan Kak Suzy? Tak susah berurusan dengan dia. Sebab dia ni orangnya suka menyahut cabaran. Walaupun di masa yang singkat kita hantar, dia ambil juga. Okeylah, Elia nak hantar malam ni lah. Boleh. Amin. Alright, Elia nak tanya dengan Toh Puan lah. Ada tak, tadi dah cerita pasal ada charity program untuk fashion show. In future, akan ada lagi tak rasa-rasanya? InsyaAllah. Tapi buat masa sekarang disebabkan pandemik. Ya, jadi agak tergendala. Jadi kita insyaAllah kita akan buat macam mana ikut SOP yang sekarang ya. Betul. InsyaAllah kita akan buat gabungan dengan dia. Wow, itu adalah kolaborasi bersama. Kita akan jemput Kita lah akan jemput. dia untuk hadir nanti. I'm honored. Okey. Dan tadi bercerita tentang motif-motif yang ada pada Elia ni sama juga dengan apa yang ada dekat Mini Queen. Dan setiap daripada perincian ini, Kak Suzy letakkan sendiri ke ataupun macam mana? Ya.
Yang letak kat kaki, letak kat bahu. Ya. Dia tengok macam ni. Kalau satu rekaan tu fashion ni dia contoh kalau jubah tu kalau kita nak menarik yang berbeza daripada rekaan lain, kita buat satu motif tu contohnya kita nak letak kat depan je kan. Itu dah menarik dekat situ, ataupun kita letak untuk dia menyelah lagi, kita letak Swarovski, batu-batu lah. macam tu. So kita akan membuat benda tu menyelah, tak semestinya kita letak Swarovski, kita boleh cantingkan. Kita boleh cantingkan. That's mean dia kita boleh terapkan lukis tangan. Okey. Macam tu. Oh, faham. Dan berapa lamakah masa untuk Kak Suzy fikirkan tentang elemen ini? Okey. Kau ambil masa sekejap je, lukis-lukis, dah, hantar. Okey, sebab itulah kita kena banyak tahu tentang motif-motif Sarawak. Begitu. So Jadi, dari situlah. Kita kena Tapi research berapa lah. lama? Berapa lama tu itu terpulang kepada kita sendiri, individu tu sendiri yang nak buat tu. Kalau dia rasa dia nak cepat tu 1 hari pun boleh sebenarnya. 1 jam ke 1 minit tu tak mungkin. Tapi kalau 1 jam tu tak mustahil. Kalau dah minat tu datang kan. Benda tu bila ada seni tu yang penting sebenarnya. Minat tu yang penting sebenarnya. Sebab itulah Elia tak jadi designer. Elia tak pandai lah nak melukis. Okey, kita dah sampai di penghujungnya. Elia ada banyak lagi soalan nak tanya sebenarnya, tapi kita cerita belakang lah ya Kak Suzy. Okey, saranan. Okey, Elia nak tanya dengan Toh Puan lah. Saranan bagi orang muda yang mungkin nak memulakan bisnes ataupun minat terhadap printed textile ataupun fashion, di mana hendak bermula, ataupun mungkin ada akademi ke, persatuan ke yang mereka boleh berkunjung untuk mengetahui lebih lagi tentang industri fashion. Saya nasihatkan pada remaja-remaja, belia-belia kita yang sekarang ini yang berminat kepada fashion itu, untuk mengkaji lebih banyak lagi fashion. Jangan cuma fashion di negara kita saja, tapi lain-lain culture pun nak kena research. Dia kena buat research supaya dia lebih tahu lagi mengenai motif-motif yang dia buat itu. Ya, kemudian go online. Di samping go online, dia boleh kata orang pergi attend fashion show, tengok. Kita banyak multimedia. Betul. Ya, yang kita boleh kata orang untuk bagi reference kepada kita. Ya, betul. Dan rajin-rajinlah anda untuk bertanya kepada yang pakar. Betul, jangan lupa. Dan bagi Kak Suzy pula, kepada newbie yang nak terjun ke dalam bidang fashion ini, apakah kata-kata Kak Suzy? Bidang fashion ni sebenarnya siapa yang ada rasa minat, maksudnya yang tak ada sekolah tinggi pun boleh. Boleh sebenarnya menjadi ini tailor ni, tukang jahit ni sebenarnya makin kita tengok makin kurang sekarang ni. Makin kurang. So mana anak muda-muda yang kat luar sana yang berbakat, teruskanlah. Jangan orang cakap down je, bila orang tak tengok kita punya jahitan tu tak kemas ke apa, itu adalah satu pengajaran sebenarnya. Jangan takut. So bila dah biasa buat, betul, dia akan menjadi senang dan halus jahitannya. Dan marketing nak kena on point tau. Dan satu soalan ini tanya dengan Kak Suzy, adakah fashion design ini ataupun fashion designer ini memberikan anda pulangan yang bagus? Kalau dia tak memberi pulangan yang bagus untuk saya tak buat. Saya tak teruskan. Jadi terima kasih kepada tetamu Elia pada hari ini, Toh Puan dan juga Kak Suzy. Terima kasih kerana menjadi tetamu Elia pada hari ini dan sangat-sangat sporting. Jadi Elia hope topik kita pada hari ini membantu anda sedikit sebanyak untuk memilih tekstil ataupun printed etnik yang cantik-cantik ke lepas ni kan. Dan sebarang komen ataupun cadangan anda boleh terus email ke kami at wanita@tvstv.my. Kita jumpa lagi. Saya Elia. Assalamualaikum. Bye.